dan selamat sejahtera kepada hidup Suhaila. Saya Nazir Syuhada bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Nurul Farah Hadibah, Nur Wirdani, Nur Aina Najwa dan Nur Husna Batusyah. Kami ingin menyampaikan topik hak asasi pekerjaan. Pendahuluan bagi hak asasi pekerjaan adalah negara-negara dan perusahaan memiliki tanggungjawab untuk mematuhi dan melaksanakan hak asasi pekerjaan melalui regulasi tenaga pekerja, kebijakan perusahaan dan kerjasama dengan syarikat pekerja. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh itu, para pekerja adalah berhak untuk mendapat ganjaran yang adil dan berfaedah bagi memastikan dirinya dan keluarga dalam keadaan yang baik. Hello, saya Nur Aina Najwa binti AB Aziz. Saya akan membahaskan tentang hak asasi pekerjaan bagi penggajian pekerja. Setiap orang yang bekerja adalah berhak kepada pembayaran saran yang adil tanpa seberapa perbezaan serta berfaedah baginya, yang mana memastikan buat diri dan keluarganya suatu kehidupan yang sesuai dengan kemuliaan manusia dan ditambah juga perlu perlindungan sosial yang lain. Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 telah melarang segala bentuk diskriminasi terhadap sesiapa atas dasar agama, bangsa, keturunan, tempat lahir atau syariah di dalam pelantikan apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah suatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berkaitan. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan layak mendapat perlindungan yang sama dalam penggajian pekerja. Setiap orang yang bekerja berhak mendapat pembayaran upah yang sama, gaji kerja yang sama tanpa mengira kaum, syariah dan latar belakang lain. Pekerja harus dibayar mengikut perintah gaji minimum ribu berdua iaitu RM1,500 Malaysia terlalu kepada terma dan syarat kontrak perkhidmatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farah Hadibah binti Mukarram Luar. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hak asasi di Malaysia yang ramai tidak tahu, iaitu hak asasi pekerjaan bagi wanita. Terdapat peruntukan-peruntukan khusus bagi pekerja wanita di bawah Akta Kerja 1995. Ini mempunyai peruntukan khusus yang bertujuan untuk melindungi pekerja wanita. Di bawah Seksyen 34 iaitu Akta Larangan Bekerja pada waktu malam. Pekerja wanita dilarang bekerja di bahagian industri atau pertanian antara pukul 10 malam hingga 5 pagi. Pekerja juga tidak boleh meneruskan pekerjaan tanpa rehat setelah bekerja berterusan selama 11 jam. Walau bagaimanapun, Ketua Pengarah Buruh boleh membuat pengecualian sekiranya terdapat permohonan daripada pihak majikan. Pengecualian tersebut boleh dibuat dengan syarat-syarat seperti yang berikut. Yang pertama, pihak majikan mestilah menyediakan pengangkutan pergi dan balik dari tempat kerja bagi pekerja wanita yang bekerja shift semalam. Yang kedua, pekerjaan berkenaan mestilah diberikan allowance shift. Yang ketiga, pekerja wanita tersebut mestilah diletakkan dalam sistem shift yang bertukar ganti. Selain itu, terdapat juga Seksyen 35 Akta Larangan Kerja Bawah Tanah yang melindungi hak pekerja wanita, iaitu tidak ada pekerja wanita dibenarkan bekerja di sebarang kerja di bawah tanah. Kerja-kerja di bahagian bawah tanah seperti kerja dalam operasi pelombongan yang melibatkan staf di bawah tanah. Hai, nama saya Nur Husna Batusyah. Saya akan menerangkan tentang masalah umum yang dihadapi oleh pekerja. Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh pekerja adalah kurangnya perlindungan terhadap hak buruh, seperti hak yang berserikat, berunding dan bekerja dalam lingkungan yang aman. Perlindungan terhadap pekerja dapat mencakup isu-isu seperti kondisi kerja yang aman, jam kerja yang wajar dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Seterusnya ialah masalah umum yang dihadapi oleh pekerja. Antara langkah yang boleh dibuat untuk mengatasi masalah tersebut ialah: yang pertama, bergabung dengan pekerja atau organisasi yang dapat memperjuangkan hak pekerja secara kolektif. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang hak-hak pekerja, memberikan pendidikan dan kesedaran agar pekerja dapat memahami dan memperjuangkan hak mereka. Seorang pekerja yang termasuk dalam skop Akta Pekerjaan menerima hukuman turun pangkat, digantung tanpa gaji atau dipecat. Beliau boleh failkan aduan di Jabatan Tenaga Kerja. Mereka mesti pilih sama ada memfailkan tuntutan di Jabatan Tenaga Kerja di bawah Akta Pekerjaan atau Jabatan Perhubungan Perusahaan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 100. Sekiranya pekerja telah diturun pangkat, pihak majikan akan diarahkan supaya pekerja ditempatkan di jawatan yang asal. Pekerja digantung tanpa gaji, pihak majikan akan diarah supaya pekerja dibayar semua gaji yang ditahan. Pekerja dipecat, pihak majikan akan diarah membayar faedah pemberhentian kerja berasaskan tempoh perkhidmatan pekerja. Kesimpulannya, akta dan undang-undang diperuntukkan supaya melindungi para pekerja organisasi. Setiap negara mempunyai akta dan undang-undang yang tersendiri. Justru itu, dalam menjalani kehidupan pekerja, amat penting untuk mengetahui akan hak-hak individu sebagai pekerja agar segala masalah kezaliman dan menindas majikan yang tidak bertanggungjawab boleh diselesaikan dengan baik, serta perkara yang tidak begini mungkin tidak akan berlaku.